Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini saya akan membaca suratul A'la dari Al-Juzul Salasun, juz yang ke-30 dengan menggunakan bacaan riwayat Khalat dari Imam Hamzah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dalam suratul A'la dari juz yang ke-30 ini ada beberapa khilaf
banyak khilaf bacaan yang berlaku, khilaf yang berulang dan sebagainya. Pada ayat yang pertama, perkataan yang awalnya mempunyai alif lam yang bertemu dengan hamzah al-a'la, alif lam mengikut bacaan riwayat. Khalad, begitu juga bacaan khalaf apabila ianya berada di penghujung ayat akhir sebelum waqaf, maka ia dibaca dengan dua wajah, iaitu wajah saktah dan wajah naqal. Wajah saktah ialah kita berhenti seketika dalam kadar dua harakat dan menyambung bacaan dalam nafas yang sama. Al-a'la. Manakala naqal ialah kita memindahkan baris hamzah kepada huruf lam yang mati sebelumnya, dari al-a'la kepada al-a'la. A'la dibaca secara imalah kepada a'li. Sabbihisma rabbika la'li. Begitu juga pada penghujung ayat yang kedua, fasawwa, dibaca secara imalah, fasawwi, oleh khalaf dan juga khalat dari qiraat Ibn Hamzah. Fahada kepada fahadi, al-mar'a kepada al-mar'i, ahwa kepada ahwi, fala tansa kepada fala tansi, wama yakhfa kepada wama yakhfi, lil yusra kepada lil yusri, az-zikra kepada az-zikri, yakhsha kepada yakhshi. Begitulah seterusnya. Setiap kali berjumpa dengan zil ya dan zil ra, maka mengikut bacaan qiraat Hamzah, sama ada riwayat khalaf atau riwayat khalad, ianya dia baca dengan imalah. Mana perkataan sya'a pada ayat yang ketujuh, ila ma sya'allah. Sya' adalah perkataan khusus di mana setiap kali bertemu dengannya bagi bacaan qiraat Hamzah, khalat ataupun khalaf, ianya dibaca juga dengan imalah. Dari sya'a kepada syi'a, illa ma syi'allah. Pada ayat yang kelima, wasa'an ahwi, wasa'an tanwin yang berada di dalamnya nun yang mati, huruf yang mati bertemu dengan hamzah, hamzah qata' di sini, maka sakit mahsul bagi bacaan qiraat, bagi bacaan riwayat khalat, ianya dibaca dengan dua wajah, sama ada wajah tahqiq atau wajah naqal. Tahqiq ialah bacaan seperti mana bacaan biasa, riwayat Hafs al-Asim. Manakala bacaan naqal yang memindahkan baris hamzah kepada huruf yang mati sebelumnya, iaitu nun yang mati. Wasa'a nahwi. Dan pada ayat yang ke-9, fazakir inna fa'ati zikra. Sekali lagi sakit mahsul, huruf yang mati, ra mati di sini bertemu dengan hamzah. Tapi kerana ianya berada bukan di penghujung ayat, maka bagi bacaan khalat ianya dibaca dengan satu wajah saja, itu wajah tahqiq, seperti bacaan Hafs al-Asim. Tapi bagi bacaan riwayat khalaf daripada Imam Hamzah, ianya dibaca dengan wajah tahqiq dan wajah saktah. Begitu juga pada ayat yang begitu juga pada ayat yang ke-12, qad aflah. Da yang mati, huruf yang mati bertemu dengan hamzah sakit mahsul, maka seperti hukum tadi, khalat membaca dengan satu wajah tahqiq seperti bacaan Hafs al-Asim. Manakala bagi riwayat khalaf daripada hamzah, ini dibaca dengan dua wajah, wajah tahqiq dan juga wajah saktah. Pada ayat yang ke-10, man yakhshi,
di mana nun nun mati bertemu dengan ya. Bagi bacaan riwayat khalaf, ianya seperti bacaan riwayat Hafs Asim yang biasa kita baca, yang dibaca. Bagi riwayat Khalad, daripada Imam Hamzah, yang dibaca sama seperti riwayat Hafs daripada Imam Al-Asim, dengan dibaca secara idgham ma'al ghunah, didengunkan, masuk dan didengungkan. Man yakhsha. Manakala bacaan khalaf, ia dibaca dengan idgham bila ghunah. Man yakhsha, dimasuk tanpa didengunkan. Dan seterusnya pada ayat yang ke-16, bal tu'siru, lam ayat mati bertemu dengan ta, maka bagi bacaan qiraat Hamzah, Khalaf dan Khalaf, ia dibaca secara idgham kabir, batu sirunal hayatad dunya. Dan pada ayat yang ke-17, ayat yang pertama, wal akhirah, alif lam bertemu dengan Hamzah, maka mengikut bacaan Khalaf, ia dibaca dengan dua wajah, wajah saktah atau tahqiq. Dan bagi bacaan Khalaf, ia dibaca dengan satu wajah saja, iaitu wajah saktah. Dan sekali lagi bertemu dengan tanwin, kali ini bertemu dengan waw, tanwin yang bertemu dengan waw. Maka bagi bacaan riwayat Khalad, sama seperti bacaan riwayat Hafs Asim, dibaca secara tahqiq, dibaca secara idgham ma'al ghunah, dimasukkan dan didengungkan. Khairun wa abqi. Berbeza dengan bacaan riwayat Khalaf, yang dibaca secara idgham bila ghunah, dimasuk tanpa didengungkan. Khairun wa abqi. Dan khilaf seterusnya pada ayat ke-18, al-ula, alif lam yang bertemu dengan Hamzah yang berada pada penghujung ayat sebelum waqaf, makanya bagi riwayat Khalaf sama seperti riwayat Khalad dari qiraat Imam Hamzah, ianya dibaca dengan dua wajah, wajah saktah dan wajah naqal. Al-uli dan as-suhufil uli. Dan begitulah untuk akhirnya as-suhufil ula kepada uli, wa Musa kepada wa Musa. Dan semua mad jaiz munfasil atau mad wajib muttasil yang ada pada surat Al-A'la ini, ianya dibaca dengan 6 harakat. InsyaAllah begitulah sedikit sebanyak secara ringkas tentang khilaf yang berlaku dari segi usul, dari segi keadaan bacaan, khilaf-khilaf yang berlaku. Maka insya-Allah semoga ianya bermanfaat kepada diri saya sendiri terutamanya, dan kepada sesiapa sahaja yang ingin memahami, membaca Al-Quran secara berqiraat. InsyaAllah apabila kita bertalaqi dengan guru-guru yang mursyid, yang pakar dalam bidang Al-Quran wal qiraat, maka kita mudah untuk membaca dan memahaminya, insya-Allah. Salam persahabatan daripada saya, Haji Yatun Ganu, daripada syarikat Ar-Raudhah Jaya Travel untuk sedia berhad yang mengadakan pakej umrah setiap bulan, insya-Allah. Dan kami juga ada mengadakan pakej pelancongan Islami pelancongan daripada dalam negara dan luar negara, insya-Allah. Hubungilah kami di mana-mana syarikat Raudhah Jaya, atau terus menghubungi saya di talian 0199367657, syarikat agensi umrah. Kami di Kuala Terengganu berada di tingkat atas 7-Eleven Jalan Tadis Kabupaten Sekolah Iman.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم واهدنا فيك الحق وإلى الصراط المستقيم بركة القرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهينا ورزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وأجعله لنا حجة يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.